Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kami juga menyapa saudara kami yang ada di rumah. Ya, hari ini menjadi hari yang khusus bagi kita untuk datang kepada Tuhan, menghampiri Dia dalam tahtanya yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala keadaan apapun yang kita hadapi, dan kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang patut untuk kita lakukan adalah kita senantiasa bersyukur dan datang kepada Tuhan, terus berharap akan kasih setia-Nya yang kekal senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalan kehidupan, dapat puji di hadapan Tuhan. Ku dapat jalani hidupku
bagian terindah dalam hidup kami. Engkau yang mengasihi setiap kami. Engkau yang mengerti kami ya Tuhan. Engkau yang menerima kami apa adanya di hadapan-Mu. Mari katakan syukur-Mu bagi Dia. Sebab Allah kita baik, Allah yang mengerti, Allah yang menyertai setiap jalan kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, saya mau ajak kita untuk memandang kepada Dia Allah kita seperti seorang hamba yang memandang kepada Tuannya. Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang mengerti segala persoalan pergumulan hidup kita. Sambil kita angkat tangan kita di hadapannya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kau satu-satunya pertolongan bagi kami. Tidak ada yang lain yang kami harapkan dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Engkau harapan kami Tuhan. Harapan dalam hidupku. Haleluya. Berikan saudara-saudara yang muliakan Tuhan kita. Tidak ada yang seperti Tuhan. Percayalah, Dia mengasihi kita. Dia harapan kita satu-satunya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau harapan kami satu-satunya. Kami memandang kepada siapapun, tidak ada pertolongan bagi kami selain kami memandang kepada Tuhan. Satu-satunya pertolongan bagi kami. Kiranya arahkan hati pikiran-Mu bagi kami Tuhan. Memandang kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga ada perjumpaan dengan Tuhan di hari ini bagi kami secara khusus. Berkati kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kekurangan kami datang di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan sukacita di hati kami hari ini. Untuk kami memuji, muliakan Tuhan lewat pujian kami yang sederhana. Biar kiranya Engkau ditinggikan. Dan kami semua umat Tuhan, tidak satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Saudara. Boleh lambaikan tangan? Ya, saya percaya di sekeliling kita ada banyak masalah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang kita sangat tidak inginkan. Tetapi Tuhan katakan jalan tidak akan selalu mulus, tapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, dengan sukacita akan memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan rasa syukur yang dalam kepada Dia. Masuk gerbangnya bersyukur. Musik dan nari
bisa bergerak, kita bisa bersorak bagi Tuhan. Amin. Sebab suka-cita kita bagi Tuhan. Yes, suka-cita mengalir dalamku. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, setiap kita punya persoalan masing-masing dalam porsi yang berbeda-beda. Tapi Allah kita bukanlah Allah yang menutup telinga, Allah yang tidak membuka mata bagi kita. Dia melihat, Dia mengerti, Dia mendengar. Asal kita percaya dan datang kepada Dia, sesuatu akan terjadi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
bersyukur. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang peduli akan hidup kami, Allah yang peduli akan setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Yang harus kami lakukan adalah kami selalu percaya kepada Tuhan dan kami selalu setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kuatkan kami dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin sebagian saudara kami jemaat tidak bisa hadir ya Tuhan, ada yang sedang isoman tidak bisa hadir, tetapi kami percaya Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, walaupun dengan keterbatasan ya ibadah kita minggu ini ya, mungkin Bapak Ibu lihat ya, memang ada beberapa jemaat kita ya harus isolasi mandiri sehingga tidak bisa ikut hadir bersama kita ya, melayani kita. Dan kita berdoa ya, Tuhan pasti menyembuhkan mereka. 虽然今天早上我们看到有很多的弟兄姐妹们没有和我们在一起，但是我们相信我们的上帝，我们的主仍然看顾他们。 Hari ini kita mau merenungkan satu firman Tuhan dari Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. 今天早上呢，我们要写一个经文，就是在尼希米记第4章第1到23节。 Mari kita buka kitab Nehemia pasal yang keempat. 我们要打开我们的圣经，在尼希米记第4章。 Satu perikop itu kita akan baca. 我们就读这个一节经文，就是在第4章。 Saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian jemaat membaca ayat yang kedua dan bergantian seterusnya. 我们就轮流来读这个经文，就是我读这个单数，弟兄姐妹们读双数。 Sudah? Sudah semua ya? Nehemia pasal 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Dan berkata kepada saudara-saudaranya dan orang Samaria, apakah mereka yang dilakukan yang lemah ini? Apakah mereka memperoleh sesuatu? Apakah mereka hendak memperoleh persembahan? Apakah mereka akan selesai dengan sehari? Apakah mereka akan menunjukkan kembali batu-batu dan menunjukkan yang seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, apakah mendengar bagaimana kami hina? Mereka menyimpan pada mereka sendiri dan bagaimana mereka menjadi jalan yang membuat. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Mereka semua bangsa dan kita dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk menangani Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, orang mengatakan saudara-saudara dan muslim sangat banyak. Sama ada kami berpikir. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan
pekerjaan itu. Ketiga orang-orang Yahudi yang tinggal di mereka sudah suku Yahudi dan menambahkan hati kami, mereka akan melakukan tenaga kepada mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tembok itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sedangkan itu sebagian dari anak-anak melakukan pekerjaan dan sebagian yang melakukan Israel yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan baik dan Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang yang memegang tembok dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku memberikan perintah kepada rakyat, setiap orang yang membuatnya harus bermara di Yerusalem, supaya mereka mengadakan pekerjaan dan Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ya, puji Tuhan, sebuah firman Tuhan, sebuah kisah nyata yang begitu luar biasa. Saudara-saudara mengerti dengan perikop firman Tuhan yang kita baca? Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi memperlihatkan kepada kita bahwa ketika umat Allah, ya, yaitu bangsa Israel, ingin melakukan pekerjaan Allah, yaitu mereka ingin memugar, ya, memulihkan kota mereka Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Maka terjadi perlawanan, ya, terjadi pertentangan. Ya. Pertentangannya bukan tantangannya, perlawanan bukan hanya terjadi dari luar, tetapi juga ada yang dari dalam. Jadi Nehemia mengalami tantangan yang begitu luar biasa ketika dia memimpin bangsa Israel membangun kembali Yerusalem. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya tantangan di dalam hidup kita. Banyak sekali hambatan dan kesulitan. Bukan hanya di dunia kerja, apalagi ketika saudara ingin benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, saudara ingin benar-benar hidup di dalam Tuhan. Iblis itu pasti tidak akan tinggal diam, ya, melihat saudara ingin bertumbuh di dalam Tuhan.
Musuh-musuh mereka tidak akan berdiam diri membiarkan saudara melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan rencana Tuhan di dalam hidup saudara. 我们的仇敌就是魔鬼，他也不会静静的放过我们，就是安安静静的去做神的工作的。 Dan seringkali waktu kita menghadapi serangan dari iblis, ya, serangan dari orang-orang yang tidak suka kita maju, tidak suka kita bertumbuh, seringkali kita down, ya, seringkali kita mengalami yang namanya putus asa. 时常当我们面临了这个有许多的这个魔鬼的暗算、魔鬼的攻击，还有他的某种的试探的时候，我们就好像觉得我们已经绝望了，我们已经没有退路了，没有路可以走了。 Mungkin saudara bingung kenapa ketika saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin saya percaya kepada Tuhan, saya semakin setia kepada Tuhan, kok semakin banyak masalah yang terjadi di dalam hidup saya. 我们就有疑惑，我们就会觉得为什么我已经亲近了神，已经靠近了神，敬拜神了，为什么还有这些困难不断的来临呢？ Saudara, itu sudah menjadi naturnya seperti itu. 这好像就是自然来的东西。 Saudara, biasanya kita kalau nonton film itu ada namanya peran protagonis dan antagonis. 实际上我们看这个电影的时候，有一个是做好人，也是有做坏人的。 Ngerti Bapak Ibu sekalian? 明白吗？ Ya, selalu dalam film itu selalu ada peran protagonis dan antagonis. 在我们看电影的时候，就是会有一个做好人，一个做坏人的两个人的。 Pasti ada orang-orang antagonis, orang-orang yang jahat, ya. Iblis selalu ingin mengacaukan kehidupan kita supaya kita tidak dekat kepada Tuhan. 就是这个魔鬼呢，他就是做一个想个办法，就是让我们不能靠近神。 Nah, tetapi kita melihat bagaimana firman Tuhan hari ini, ya. Kita melihat dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Nehemia. 但是今天早上我们要看一个人，就是这个尼希米，他是如何去面对他的这个挑战呢？ Saudara, Tuhan mau kita belajar seperti Nehemia yang tetap berdiri teguh, ya, tetap kokoh dan menyelesaikan semua rencana Tuhan di dalam hidupnya. 上帝就是要让我们从这个尼希米身上学习一个榜样，就是他坚固的可以建立，无论有什么挑战来到他的生活里，他就是可以坚固的站起来。 Saudara, banyak sekali kalau kita baca ini tantangan yang dihadapi oleh Nehemia ketika dia ingin memugar kembali tembok Yerusalem. 太多的挑战了。当我们读这个圣经的时候，就是尼希米他就是要修正这个墙的时候，有很多的挑战在他的这个工作里。 Saudara, saya menyarankan, ya, saudara untuk membaca kitab Nehemia ini sampai selesai, cuma 12 pasal, ya. 我推荐大家就是要读这个尼希米记，就是不多，就是12章而已。我们 Kalau saudara saat ini ada dalam persoalan besar dalam hidup saudara, 如果在我们的生活里面对了很大的这个挑战的时候， saudara baca kitab Nehemia. 我们可以读这个尼希米记。 Ini sangat luar biasa, sangat menguatkan kita. 这个尼希米记可以坚固我们的信心。 Saudara akan menemukan, ya, pencerahan, saudara akan dikuatkan, diberkati oleh Nehemia. 我们可以找到出路，我们可以被这个圣经被上帝祝福。当我们读这个尼希米记的时候， Nah, saudara, apa yang menjadi tantangan oleh Nehemia dan bagaimana dia bisa melewati tantangan itu? 我们看一下尼希米他是面对了什么挑战，然后他是如何脱离这个挑战呢？ Saudara, kalau kita melihat Nehemia ini, kalau kita baca dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, 如果我们读第1到第3节的时候， bahwa Tuhan menaruh beban dalam hati Nehemia sehingga dia berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan bangsanya, yaitu bangsa Israel. 我们可以看到，就是上帝有一个重担，有一个责任给这个尼希米，直到他可以依靠上帝，他就是求告上帝，直到他可以在修整这个墙，就是在以色列人的墙。 Ada beban di dalam Nehemia, di dalam hati Nehemia ketika dia melihat, ketika dia
mendengar bagaimana kabar bangsanya di Yerusalem. 你心里他就是有一个重担，就是他就是要问一下这个他的子民，就是以色列人，他们的现在是如何。 Bahkan kalau kita baca di pasal pertama, Nehemia sampai menangis. Dia berdoa, dia berpuasa untuk bangsanya. 我们可以看到他就是在那边哭泣，然后他就是为他的国家祷告。 Ketika dia mendengar apa yang terjadi pada bangsanya, dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Ya, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. 当他听到了这个以色列人的这个消息的时候，他就是在那边哭泣，然后他在那边祷告，依靠上帝，就是求告使到上帝可以帮助。 Tetapi setelah kita baca selanjutnya, 当我们在接下去的读的时候， Nehemia bukan hanya sekedar berdoa. 你心里不只单单在那边祷告， Setelah doa selesai gitu ya. 不只单单在那边祷告，祷告完就是完了，就是这样，不是。 Setelah doa tidak melakukan apa-apa. 祷告过后他就没有去做任何事的，不是这样。 Ya, tidak seperti itu yang dilakukan oleh Nehemia. 你心里的做法不是这样而已。 Tetapi kita melihat bagaimana Nehemia dia berusaha mencari satu waktu, mencari satu kesempatan untuk dia bisa menyampaikan kepada rajanya apa yang menjadi isi di dalam hatinya. 但是他就是尽力了，不是，他就是想办法来去把他的心里所要说的话对他的王来说。 Saudara, Nehemia itu dia adalah pegawai di istana dan kerjanya itu adalah juru minuman. 你心里在这个宫里， Juru 他是 minuman 一 raja 个， ya. 他就是带领这个喝的给王喝的这个主管。 Saudara, kerja juru minuman itu tugasnya adalah mencicipi minuman sebelum diminum oleh raja. 这个喝的主 Supaya 管他的 minumannya itu 工作， aman, nggak ada racun gitu ya. 喝的主管他的工作就是他要先试喝这个水是否有毒还是没有毒，是否安全给王喝。 Jadi kalau ada racun, yang mati duluan si Nehemia-nya. 如果这个水有毒的话，先死的就是你心里了。 Ya, saudara mau punya pekerjaan seperti itu? 你们也有这样的工作吗？ Saudara mau punya pekerjaan yang gajinya besar tapi taruhannya nyawa. 你们要有这样大的工资，然后他的taruhannya itu nyawa gitu. 然后你甘愿牺牲你自己吗？ Ya, tak banyak orang mau punya pekerjaan seperti itu. 没有那么多人要这样的工作。 Dan Nehemia ini disayang oleh Raja Persia pada saat itu, yaitu Artasasta. 然后这个尼希米他是被这些波斯王宠的。 Sampai suatu hari waktu dia menghidangkan minumannya kepada raja, 有一天，当他献的这个喝的给王的时候， kemudian raja melihat mukanya itu sedih, muram gitu. 然后王就看他的脸孔，为什么他就是在那边很忧愁的脸孔？ Karena Nehemia dan raja ini dekat, raja ini sayang kepada Nehemia. 因为 Raja 尼 ini 希米 tanya, 和王是太 ada apa dengan kamu? 太亲近了，所以王看得见他的脸孔，就知道他有事有问题。 Nah, Nehemia langsung dapat pencerahan. Wah, ini kesempatan untuk saya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi dalam hati saya kepada raja. 然后尼希米就说啊，这个就是好的机会，我可以把我的心里所要说的对王说。 Dan Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong Nehemia sehingga hati Raja Artasasta tergerak. 然后上帝也祝福了尼希米，也提醒了尼希米，使到这个王呢可以他的心可以被这个尼希米所说的话被动。 Dan raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, ya, dan membangun kembali tembok Yerusalem. 然后王也允许了尼希米回到以色列，直到他可以再修整这个墙。 Dan Nehemia ini orang yang sangat luar biasa. 尼希米是一个很特别的一个人。 Ketika dia mendapatkan kesempatan ini, dia persiapkan matang-matang apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan. Dia persiapkan matang-matang. 当他有这个机会的时候，他就是已经预备了很多的想法，预备了很多的方法来去做他的工作。 Dia buat daftar
apa saja yang dia butuhkan, berapa surat-surat yang dia butuhkan untuk kasih ke bupati waktu dia jalan dia lewat supaya dikasih lewat ya. 他是做了很多的这个工作了，他已经想好了，他等一下要拿什么文件，要使到他可以通过。 Dia sudah membuat daftar, membuat rencana apa yang dia butuhkan untuk membangun tembok Yerusalem, kayu-kayu yang dia butuhkan. Dia sudah buat rencana dan dia sampaikan kepada raja. 他已经列出了他许多的这个计划了，直到他等一下回到那个以色列的时候，他要建墙的时候，他已经知道他需要什么东西了。 Dan luar biasanya kita lihat di sini Tuhan menyertai Nehemia. Tuhan menggerakkan hati raja dan raja memenuhi semua yang diminta oleh Nehemia. 我们也看到了上帝是如何来祝福尼希米的，然后他也是把这个王的心允许了王就是来帮助这个尼希米所需要的东西。 Raja kasih surat kuasanya supaya dia bisa di jalan dia lancar sampai ke Yerusalem. Logistik yang dia butuhkan semuanya disuplai dan dia diberikan pasukan ya pengawal yang sangat luar biasa supaya dia bisa aman sampai di Yerusalem. 王就预备了他尼希米所需要的什么东西，什么经文，什么这个文件，就是使到这个尼希米可以安全的进入了这个以色列。 Saudara, kalau bukan Tuhan yang campur tangan yang menolong, 如果不是 seorang 上帝帮助的话， juru minuman mendapatkan kasih raja yang begitu besar ya. 如果不是上帝的帮助的话，哪有可能这个是是喝了这个主管可以得到那个上帝不是这个王的宠爱呢？ Bukan panglima, bukan panglima tentara, 他不 tetapi 是 cuma 将 juru 军， minuman. 他只是一个小管，就是试喝的一个小管而已。 Dan ketika Nehemia sampai di Yerusalem, 当女性民到耶路撒冷的时候， apa yang dia kerjakan? 他做什么呢？ Dia keliling, dia menyelidiki ya mana-mana saja yang harus diperbaiki, apa saja masalahnya dia kumpulkan, dia selidiki. 就是他先看这些周围，就是他看有哪个墙需要整修呢，要修整的呢？ Jadi Nehemia ini dia benar-benar bekerja, dia bukan hanya berdoa tetapi dia bekerja, dia membuat perencanaan yang matang. 所以女性民她不是祷告而已，可是她还在祷告之后，她就是去行，她要去做什么，她所需要的东西。 Sesudah dia menemukan masalahnya, kemudian dia berbicara kepada para pemimpin orang-orang Yahudi, apa yang menjadi rencana dia, isi hati dia. 当他看到了这个问题的时候，他就是把这些问题告诉这些犹大的这些领袖们，直到他可以动工一起来工作。 Dan para pemimpin dan orang-orang Yahudi ini mereka antusias ya, mereka menyambut baik apa yang menjadi rencana dari Nehemia. 然后这些领袖们，就还有这些犹大人呢，他们就是同意，很乐意的去听从这些尼希米所说的这些计划。 Dan mereka pun mulai bekerja ya. 然后他们也是一起来去行了。 Dan sampailah di pasal yang keempat yang tadi kita baca, 直到了这个第4章，我们刚才所读的。 di mana Nehemia mulai menghadapi tantangan-tantangan yang dia rincikan. 就是尼希米所面对的，他所计划的，他所列下来的这些，他要工作的，就是有这个种种的困难。 Pasal 4 dia merincikan apa saja yang menjadi tantangan dia dan bagaimana dia bisa melewati tantangan-tantangan itu. 第4章他就是列出来了他所面对的困难，然后他所要去然后他是上帝怎样去帮助他所面对的这些困难。 Nehemia mendapatkan tantangan yaitu dari orang-orang yang tidak suka, yang marah ya, ketika dia ingin membangun kembali kota Yerusalem. 他面对的困难就是当他要修造这个城墙的时候，有很多人就是在那边发怒，很闹恨，对这些尼希米所要做的这些工作。 Siapa orang itu? 什么人呢？ Siapa Bapak Ibu sekalian? 什么人呢？ Ya, yang pertama sudah disebutkan yaitu Sanballat.
很清楚的第一节就是告诉我们，就是桑巴拉， Kemudian di ayat berikutnya ada Tobia ya. 还有多比亚， Kemudian nanti semakin banyak orang yang menentang dia. 还有很多的人，种族就是记恨这些的工作。 Jadi Sanballat ini dia sakit hati, dia marah kepada Nehemia karena Nehemia mau membangun kembali tembok Yerusalem. 这里说桑巴拉听见了这个尼希米要修造这个城墙的时候，他就是发怒，大大的恼恨，就是取笑这些尼希米的工作。 Sanballat menjadi orang yang pertama yang menentang apa yang dikerjakan oleh Nehemia. 桑巴拉就是第一个，就是他就是不喜欢正修这个墙的人。 Karena Sanballat ini adalah gubernur Samaria. Gubernur. 他就是个撒玛利亚的县长。 Dan Sanballat juga ingin menguasai daerah Yudea dan di mana di situ ada kota Yerusalem. 然后这个撒玛拉人他也是要巴占的这个撒玛利亚的这个地， Sehingga dia merasa tersaingi atau dia merasa sakit hati dan marah. Kok ada orang ini namanya Nehemia kok datang mau membangun Yerusalem, padahal Yerusalem orang Israel itu musuh dia. 所以他就是在那边发怒了，他就是恼恨了这个尼希米，为什么他要在这个耶路撒冷在修正这个墙呢？ Jadi saudara-saudara kita melihat ketika Nehemia ingin membangun, ada saja orang yang tidak suka, yang ingin melawan, yang menjadi oposisi ya dalam arti. 所以我们可以看得到，当这个尼希米要修造城墙的时候，我们可以看到有许多的人，他就是很反对这个尼希米所要做的这些工作。 Saudara, bukankah seperti itu kita sering mengalami? Ada saja orang yang menjadi dalam tanda kutip menjadi oposisi kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. 是否在我们的生活里，我们也是面对了这些的经历吗？就是当我们要做某些东西的时候，时常有很多人，某些人他就是要拦阻我们，就是反对我们去做这个东西吗？ Pokoknya dia yang tukang nentang gitu ya. Ketika saudara ingin maju, ketika saudara ingin bertumbuh ya, atau saudara dalam bisnis, saudara ingin mengembangkan, ada saja ada orang yang menentang gitu, berusaha melawan. 当我们要做的时候，当我们要成长的时候，就是某些人他们就是很反对我们去做这个事。 Jadi ini hal pertama ya. Jadi ada orang-orang yang selalu menentang apa yang kita mau kerjakan. Apalagi kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. 这是第一，时常当我们要成长的时候，当我们要去做任何事的时候，神的工作的时候，时常有某人，他们就是很反对我们去做这个事。 Kemudian apalagi yang dihadapi oleh Nehemia. 然后还有什么他所面对的呢？他就是被取笑。 Sanballat dan kelompoknya bukannya sakit hati, mereka mulai melakukan penghinaan, mengejek-ejek, mengolok-olok Nehemia, apa yang dikerjakan dia dan bangsa Israel. 桑巴拉人不是单单发怒还是恼恨的，他们还取笑了尼希米所做的这些事。 Coba kita buka di ayat yang kedua, dikatakan di situ. 我们看第二节， Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. 第三节这里说，对他弟兄和撒玛利亚的军兵说：这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？亚门人多比亚站在旁边说：他们所修造的丝墙，就是狐狸上去也必吃倒。 Jadi kita melihat setelah mereka marah dan sakit hati, mereka mulai mengejek-ngejek. 我们看，当他们发怒，然后
闹恨的时候，他们又在那边取笑。 Bahkan dikatakan kalau anjing hutan kalau loncat kena itu tembok, roboh temboknya. 这里说，就是狐狸上去也必吃倒。 Mereka mengejek, meremehkan orang-orang Yahudi, meremehkan Nehemia apa yang dikerjakannya. 他们就取笑了那边犹大人还有这个尼希米所做的。 Maka mereka bilang, apa yang mau kamu persembahkan? Soalnya mereka mengejek, wah, kamu mau persembahkan apa puing-puing ini ya ke Tuhanmu ya? 他们就取笑你是要把这个土里的拿出这个火石的石头再立墙吗？要献给上帝吗？ Jadi bukan lagi bangsa Israel dan yang diejek, tetapi Tuhan juga diejek oleh mereka. 所以看了就是不只单单是以色列人或者尼希米被取笑，而是上帝也被取笑。 Tujuannya apa? 他们的目的是什么呢？ Yaitu untuk menjatuhkan mental mereka, 就是要把他们的心理态度给压扁， untuk menjatuhkan kepercayaan diri mereka. 直到他们没有这个信心。 Ya, pernahkah saudara menghadapi penghinaan, ejekan, ya? Wah, kamu itu gak bisa apa-apa, ngapain kamu itu? 是否我们曾经有经历过这些的这些的事情吗？就是人家就取笑我们，就是看别人我们说啊，你能做什么呢？ Kita sering mengalami pengejekan, hinaan, ya, kamu gak usah lah, kamu gak bisa apa-apa kok, kamu gak sekolah orangnya. 我们时常就是面对了这些的这些的问题，就是人家会看扁我们、取笑我们、侮辱我们，说：“哎呀，你没有读书，你可以做什么呢？” Demikian juga yang ada dihadapi oleh Nehemia. 你 Kemudian 是 yang 也是面 berikutnya 对这个问题。 kita lihat ayat yang ke-7 dan 8. 我们再看第7节和第8节，这里说什么？ Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. 第7、第8节这里说，山巴拉、多比亚、亚拉波人、亚门人、亚斯图人，听见修造耶路撒冷城墙，照手进行毒塞波勒的地方，就生发怒，大家同谋要来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。 Kali ini bukan lagi pakai mulut mereka. 这次不是用他们的苦头上说 Kali ini 的， mereka mengancam, mereka mau serang, mau perang terhadap 而 Israel. 是他们就是又攻击，要去和这个以色列人的这些人征战。 Kalau kamu terus membangun, ya kamu tidak berhenti. Kami ini yang sudah mengepung kamu, kami siap untuk menyerang, menghancurkan kamu. 就是说，如果你们不停的话，不停锁的话，还在那个修墙的话，我们就是要动手来去攻击你们了。 Saudara, ancaman itu sering terjadi kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 这个攻击时常来临到我们这些相信神的人， Tujuannya apa? Yaitu supaya kita takut. 目的是什么呢？使到我们惧怕。 Beberapa waktu lalu saya melihat ada video yang viral di YouTube. 有一段时间，我是在 YouTube 里看见了一个影片， Ada seorang perempuan mungkin di daerah saya lupa ya. 有一个妇女， Daerah Aceh atau di daerah Padang atau itu. 有一个妇女，我不晓得是从哪里来的一个妇女， Dia menangis 她 ya. 在那边哭泣， Waktu itu dia dikepung sama orang-orang. 她就是被这些人绕围了。 Dia menangis-nangis, dia bilang, saya mau tetap ikut Yesus, saya nggak mau kembali, saya mau tetap ikut Yesus. 她就是在那边哭泣，她说：“我要跟随耶稣，我不要离开耶稣。” Orang-orang di sekitar sudah mengancam dia. Pokoknya kamu kalau masuk Kristen, awas kamu katanya. 周围的人就攻击她了，她就是说：“如果你跟随耶稣的话，你就小心点。” Gak ada yang namanya ini orang ini ada suku ini yang agamanya Kristen. Kalau kamu masuk, kamu memalukan kita, siap-siap kamu katanya. 他对这个妇女说：“没有，我们的种族是没有一个人是相信耶稣的。如果你进这个基督徒的话，你就小心一点。” Tetapi sangat luar biasa, ibu ini tidak goyah dan dia tetap ngotot, dia berkata, saya pokoknya ikut Yesus, saya tak mau. 但是这个妇女她仍然有这个坚固的信心，她就是说：“我要跟随耶稣。” Nah inilah ya ancaman-ancaman ketika kita mau
bertumbuh ketika kita mau menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. 就是有这样的攻击，就是当我们要相信上帝的时候，正是我们诚心诚意的要跟随上帝的时候，虽然有很多的攻击在我们的生活里， Itu dari luar, kemudian dari dalam apa? 这是从外面的。如果从里面的有什么呢？ Yaitu bangsa Israel itu sendiri. 就是以色列人本身。 Bangsa Israel ini memang terkenal yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut 以 gitu. 色列人他们就是很出名，就是他们在那喜欢埋怨的一个。 Apa yang dihadapi oleh Musa juga dihadapi oleh Nehemia. 他们摩西所面对也是被尼希米也面对的。 Mereka mulai mengeluh, bilang waduh ini kayaknya gak mungkin lah ini. Banyak sekali yang harus dikerjakan, puing-puing masih banyak, kotanya begitu besar, begitu luas temboknya, mana mungkin kita bisa menyelesaikan. 以色列人在那边就在埋怨了，他就说：“哎呀，我们哪可能去修造这些墙呢？还有很多很多的东西我们要去做的。” Ada mereka sudah kerja, ya, sudah kerja berapa waktu, mereka mulai menyerah, mulai mau menyerah, mau give up. 其实他们在那边已经做了很多天了，但是到了那一天，他们就是放弃了，他们说不能再做了， Karena mereka merasa tertekan, ya, 因为有压力， dari musuh-musuh di luar. 从外面的仇敌， Mereka merasa terancam. 他们觉得有攻击他们， Kemudian diri mereka sendiri, mereka merasa lemah, mereka merasa waduh saya sudah tidak sanggup. 然后他们自己他说我们很软弱，我们已经不行了。 Jadi ini yang dihadapi oleh Nehemia, yaitu bangsanya sendiri merasa dirinya lemah. 这个以 Putus 西米所 asa, 面 mereka 对的， merasa tidak berdaya. 以西米所面对的困难就是他的这个以色列人的人，他们觉得他们没有能力，没有这个信心去做。 Jadi itu banyak sekali tantangan yang dihadapi, yang juga kita hadapi, yaitu kita sering mengalami penghinaan, sering merasa diri kita lemah, kita tidak mampu. 所以在我们的生活里也是一样，有很多的挑战，所以呢，我们会觉得我们没有这个能力，我们不能够去做。 Lalu bagaimana caranya Nehemia, ya? Dia bisa tetap memimpin, dia bisa tetap berdiri teguh di antara bangsa-bangsa Israel. 然后尼希米他是用怎样的方法来去可以用这样的坚固的心，可以站得稳呢？ Ya, yaitu coba kita buka di ayat yang keempat dan 9. 我们再看第4节和第9节。 Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. 第4节这里说：“我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视，求你使他们的挥膀跪于他们的头上，使他们在路道子地周围累物。” Kemudian ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. 然后第9节，然而我们祷告我们的神。 Jadi hal yang pertama yang Nehemia lakukan ketika dia menghadapi berbagai tantangan, yaitu dia berdoa kepada Tuhan. 所以尼希米所做的第一件事，他就是祷告他的神。 Nehemia adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. 尼希米他是不断在神的面前祷告的一个人。 Ketika ada masalah datang, hal pertama yang dia cari, yang dia temui adalah Tuhan, bukan manusia. 当有问题来临的时候，他第一件事要去做的就是他来到神的面前祷告，而不是去找人。 Nehemia dia berlutut, dia berdoa selalu kepada Tuhan. 他在神的面前祷告。 Karena Nehemia tahu bahwa Tuhanlah yang selalu menolongnya selama ini. 因为你心里相信，就是唯一能帮助他的，能帮助他脱离这个问题的就是上帝。 Nehemia tahu, ya, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya yang sesungguhnya. 你心里知道，也了解他的能力就是从神而来。 Apakah saudara dan saya tahu bahwa kekuatan kita sesungguhnya adalah Tuhan? 是否你我都知道，我们的能力是从神而来的呢？ Batu gunung kita yang sesungguhnya adalah Tuhan, 我们的磐石就是我们的上帝， bukan manusia. 不是人。 Sehingga ketika dia menghadapi tantangan, Nehemia dia datang, dia berseru, ya Allah kami. Dia berdoa, dia berseru berkali-kali kepada Tuhan. 所以当问题来临的时候，你心里第一个就是说，我们的神啊，就是在那边向神祷告。
Saudara-saudara, ketika kita berdoa itu artinya kita mengandalkan Tuhan. 弟兄姐妹们，你们知道吗？当我们祷告的时候，意思就是说，我们就是依靠我们的上帝。 Ketika kita berdoa itu artinya kita percaya kepada kuasa 当 Tuhan. 我们祷告的时候，就是我们完完全全相信神的能力。 Ketika kita berdoa itu artinya kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa kita ini lemah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. 当我们祷告的时候，我们就是相信神能够帮助我们，就是代表着我们软弱，我们需要神。 Saudara mengerti? 你们明白吗？ Oleh karena itu ketika saudara dan saya, ketika kita mengalami kesesatan, hal pertama yang harus saudara ingat dan saudara lakukan adalah datang dan berdoa kepada Tuhan. 所以你们要知道吗？当我们面对了许多的问题的时候，我们第一件事要做的是来到神的面前，我们祷告。 Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan Nehemia? 然后接下来你心里做了什么呢？ Apakah Nehemia hanya berdoa lalu berhenti sampai di situ 结果 saja? 他只单单祷告，然后停在那里而已吗？ Ayat yang ke-6. 第 Coba 六 kita 节我们 baca. 看一下。 Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. 这里说这样，我们需造城墙，城墙就都联络，稿子一半，因为百姓专心做工。 Ketika Nehemia mendapat tantangan, ya, ketika dia berdoa, dia bukan hanya berhenti sampai berdoa, tetapi dia katakan semakin terus dia semakin bekerja keras, dia semakin berusaha. 当你心里面对困难的时候，他不止单单祷告而已，而是这里说他就是专心的工作，专心的去做这些事情。 Dia bukannya semakin kendor ketika ditantang, ketika menghadapi ancaman dan sebagainya, justru dia semakin semangat untuk bekerja. 当他面对了许多的这个攻击的时候，他却没有放下或者他放弃，而是这里说他就是更专心的、更用力的去做。 Semakin ditekan, semakin semangat. Semakin dihina, semakin percaya diri. Semakin diancam, semakin berani. 越被羞辱，越被恼恨，越被取笑，他更越专心去做，更越有这个能力去做。 Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita menghadapi tantangan dan ancaman? Apakah kita bisa seperti Nehemia? Semakin berusaha, semakin kuat. 你我是如何面对这个事情呢？是否我们像你心里这样呢？ Atau kita menjadi takut, kemudian kita kendor, kemudian kita mundur, 或 kita 者 menyerah. 我们就是变得很软弱，没有信心，没有能力去做呢？我们放弃呢？ Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi orang Kristen itu kalau kita melihat contoh dari seorang Nehemia. 所以我们做基督徒的，我们看你心里的这个人物， Menjadi orang Kristen itu harus senantiasa berdoa dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. 这里说，如果我们要成为一个基督徒的话，第一，我们就是要来神的面前祷告，然后我们要去专心的去做。 Berdoalah, berusahalah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati apa yang engkau 我们 kerjakan. 要诚实的去祷告，向神祷告，使到我们的上帝能够祝福我们，能够给我们这些能力。 Dan kita juga belajar dari Nehemia bahwa dia bukan hanya bekerja dengan keras, tetapi dia juga bekerja dengan cerdik, ya. 我们来看一下，他不只单单就是专心的去做工，而是他也是用他的智慧去做。 Katakan tadi dia memunculkan satu ide, dia siapkan para peniup sangkakala. 这里说他就是他已经做了计划的时候，他就是要去做的时候， Apa tugasnya para peniup sangkakala itu? 这个吹角的工作是什么呢？ Jadi mereka kan bekerja terpencar gitu kan, kotanya kan besar, temboknya itu kan luas gitu. 这些人当他们在修造这个墙的时候，是很大的一个墙嘛，然后他们就是分开去做，但是这个吹角的人呢， Bagaimana seandainya ada terjadi serangan di satu titik gitu dan jauh kita tidak tahu. 他是如何知道如果有一个某些地方就是有被攻击的时候，这些还有在周围的这些离开墙很远的这些人，他们如何知道有敌人在攻击这个以色列呢？ Caranya kita siapkan para peniup sangkakala.
就是我们要预备这个吹角的人， Ketika terjadi serangan, 当有攻击来临的时候， maka tiup sangkakala. 我们就吹角。 Jadi orang-orang yang di jauh, yang di sekitar mendengar, kemudian mereka akan berkumpul ya untuk siap perang. 直到在远方的人，他们也可以听到这个角声，他们就可以聚集在一起。 Jadi kita lihat Nehemia ini orang yang sangat luar biasa. 所以我们就看这个女西米是一个很聪明、很有智慧的一个人。 Bagaimana mungkin seorang juru minum raja bisa punya hikmat yang sangat luar biasa di dalam taktik berperang. 一个管理王喝的人，喝水的人，这个他哪有可能有这样的本领，有这样的聪明智慧呢？ Kalau bukan karena Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan. 如果这个女西米不是一个敬畏上帝的人， Dan Tuhan mengaruniakan hikmat yang sangat luar biasa. 然后上帝也赐给他这个聪明智慧。 Amsal mengatakan bahwa di Amsal 1 ayat 7, 在诗篇第1章7节， permulaan pengetahuan. 就是我们敬畏上帝，就是我们聪明智慧的起初。 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 敬畏上帝就是我们聪明智慧的一个起初。 Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan Nehemia? 然后接下来呢，尼西米在做什么呢？ Yaitu dia tetap bersiaga penuh. 他就是这里说，他就是专心。 Ketika musuh mulai mengancam, bukan hanya menghina, mengancam, apa yang dilakukan Nehemia? Kita lihat di ayat 16 dan 18. 我们看第16节和18节。 Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaumnya Yehuda yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. 尼西米16和17节，这里说。 从那日，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓，穿铠甲。工厂都站在犹大众人的后边。修造城墙的扛菜在材料的都以手做工，一手拿兵器。 Nah, ini lagi kita lihat bagaimana Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada 我 Nehemia 们再看上帝是如何给这个尼西米这个聪明智慧， supaya mereka tetap berjaga-jaga 使到他 karena 们 serangan itu bisa terjadi kapan saja. 使到他们可以小心的，因为我们这个攻击的来临是突然之间来的。 Nehemia menyiapkan pasukan dengan baju zirah, dikatakan dengan tombak, dengan perisai, dengan pedang. Ya ada pasukan yang menjaga. 这里说呢，尼西米就是预备了这个有些拿枪，有些拿盾牌，有些拿弓，有些穿这个铠甲。 Tapi dia juga tahu bahwa musuhnya banyak, mungkin pasukannya tak cukup banyak. Dia juga persiapkan orang-orang yang bekerja. 他也预备了这些有些在工作的人。 Ya, mereka sambil bekerja, sebelah tangannya pegang alat gitu ya, alat kerja ya. 这里说他们一手工作，就是一手在拿这个工具， Kemudian sebelah tangannya pegang senjata, siap-siap. 另一手呢就是拿那个兵器。 Ya, ada yang mungkin pedangnya dia sabuk. 可能他们的那个刀放在他们的这个周围。 Jadi Nehemia, para pekerja itu juga disiapkan, mereka harus siap tempur. Bukan hanya bekerja, tetapi juga harus siap tempur, berjaga-jaga. 所以这些工作的人，他们不只单单在那边工作，而是他们也是要谨慎、警醒，就是拿那个兵器。 Dan seperti yang tadi saya bilang, Nehemia juga mempersiapkan orang-orang yang tiup sangkakala. Ya, ketika terjadi bahaya langsung tiup sangkakala. 如果有敌人来的时候，他们就要吹那个角。 Kita melihat di sini bahwa Nehemia menerapkan suatu cara, yaitu selalu berjaga-jaga, selalu waspada. 我们就看这个尼西米，就是有一个榜样，让我们要去学习，就是我们要就是时时刻刻的警醒。
Ini juga yang menjadi gambaran kepada kita sebagai orang Kristen. Yang Tuhan Alkitab selalu katakan, berjaga-jagalah dan berwaspadalah senantiasa. 就是在圣经里是提醒了我们，我们要每时每刻要警醒。 Kita menjadi orang Kristen itu harus selalu berjaga-jaga, berwaspada. Karena iblis itu selalu mengintai, selalu ingin menyerang kita. Dia tidak pernah tinggal diam. 因为魔鬼他不是在那边静静的看我们而已，他们就是准备要吃我们的这个魔鬼。 Jadi kalau saudara bisa dikatakan begitu juga ya. Kalau saudara merasa tenang-tenang saja, tak ada masalah, bisa jadi mungkin saudara jadi temannya iblis mungkin. Kalau saudara tenang-tenang saja, wah tak ada tantangan gitu ya, bisa jadi mungkin saudara jadi temannya iblis. 可能如果我们在我们的生活里就是安安静静、安安稳稳的，没有事情发生的时候，没有挑战的时候，我们可能就是那个魔鬼的朋友了。 Tapi kalau saudara banyak tantangan, ketika saudara semakin percaya kepada Yesus, semakin semangat di dalam Tuhan, itu artinya saudara ada di pihak Tuhan dan iblis yang menjadi musuh saudara, dia selalu mengganggu saudara. 但是呢，如果我们在我们的生活里呢，有很多的挑战，有很多的难处啦，有很多的困难的时候，我们就代表着我们就是每次依靠上帝，就是我们的仇敌就是那个魔鬼。 Jadi Bapak Ibu sekalian, berdoalah senantiasa, 所以我们要不断的祷告， bekerjalah dengan sungguh-sungguh, 专心的去工作， dan selalulah waspada, selalulah berjaga-jaga. 每时每刻警醒。 Inilah yang kita temukan kita dari seorang Nehemia, bagaimana dia bisa melewati tantangan dan dia memimpin bangsa Israel berhasil membangun tembok itu. Saudara tahu dalam berapa hari? 这就是尼希米的一个3个步骤，让我们去学习的，你知道吗？他们建成了这个墙是需要许多的时间。 Seluruh kota Yerusalem bisa dibersihkan dan dibangun tembok itu hanya dalam 52 hari. 一整个耶路撒冷城就是需要52天的工作天，他们修整了这个城。 Padahal sebelum-sebelumnya dikatakan hampir 1 abad, hampir 100 tahun itu tak ada yang bisa berhasil memudar Yerusalem. 这里有说了，他们需要虽然要100年还不少得会修整这些整个耶路撒冷城。 Saudara bangun rumah berapa lama? 我们在建屋子需要多少天呢？ Mungkin ada yang bangun rumah mungkin setengah tahun, mungkin paling cepat ya. 可能有半年最快， 1 tahun, 2 tahun. 1年2年。 Tetapi ini bisa membangun kembali sebuah kota yang begitu besar hanya dalam 52 hari. 52 hari itu artinya nggak sampai 2 bulan. 但是这里呢，他说了，整了一个耶路撒冷城，只需要52天，不到2个月。 Kalau ini bukan karena campur tangan Tuhan, karena kesetiaan Nehemia, ya, 如果不是上帝的帮助， hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Nehemia pasti tidak akan terjadi. 如果不是上帝的帮助，或者上帝赐给尼希米的这个聪明智慧，这些是不能发生的。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur. Kami tahu Tuhan, waktu-waktu belakangan ini kami sering mengalami tantangan ya Tuhan. Tetapi kami melihat bahwa tantangan itu ada bukan untuk supaya kami mundur, tetapi justru untuk mendidik kami, memproses kami supaya kami semakin kuat, semakin maju di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa menyelesaikan semua tugas, semua rencana, semua pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu senantiasa mengingat apa yang dikerjakan oleh Nehemia, apa yang menjadi teladan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami minta kepada ibu semua memimpin doa. Baik, kita akan berdoa.
yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub, juga Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Memang dalam hidup ini kami banyak tantangan, ya Tuhan, apalagi pada zaman hari ini, tantangan sakit penyakit yang besar. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau adalah perlindungan dari kami, di mana Engkau melindungi Nehemia, di mana Nehemia berdoa, tapi bukan hanya berhenti berdoa, tapi dia bekerja keras, yang dengan tekad untuk membangun tembok Yerusalem yang begitu luas ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya dan memberikan orang-orang yang mau bekerja bersama dengan dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala kesulitan apapun, kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan bagi kami. Engkau adalah pertolongan bagi kami ya Tuhan. Kami mau berharap kepadamu ya Tuhan. Mungkin iblis bisa memakai orang-orang yang dekat atau orang-orang di sekitar kita untuk menjadi tantangan, tapi Tuhan Engkau membela anak-anakmu yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini dan program gereja ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mempersiapkan semuanya, baik dana, baik semuanya. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan dalam hal ini. Kami serahkan seluruh jemaat gereja Presbyterian dalam tangan-Mu, baik yang sedang beribadah di tempat ini maupun di rumah yang sedikit online ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyentuh hati mereka dan hati kami semua, supaya kami bisa belajar dari Nehemia, punya semangat untuk melayani Tuhan, punya semangat untuk membangun tembok Yerusalem. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga membangun rumah Tuhan, yaitu kita diri sendiri, yaitu baik Allah, untuk membangun lebih dekat kepada Tuhan dan mengalami pengalaman, yaitu mengalami Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekarang mau memberikan persembahan, mohon Tuhan pimpin dan apa yang telah kami siapkan dari rumah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah bersiap untuk memberikan persembahan. Biar persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan juga mereka yang transfer ke rekening gereja. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Dalam keadaan sulit ini Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, supaya dia dapat hikmat dari Tuhan menangani masalah bangsa, memajukan bangsa walaupun banyak tantangan, tapi akan dia tetap mau bekerja keras dan memilih orang-orang yang setia untuk menolong dan membangun, memajukan bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan membimbing terus sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita minta kepada petugas untuk maju ke depan. Mari kita angkat pujian Sungai Sukayumi. Aku suka cintamu, baik
pertama itu mengenai ibadah kita. Ya, kita untuk sementara ini masih tetap mengadakan ibadah secara onsite dan online ya. Karena kondisi Batam saat ini sedang meningkat kasus Omikron ya. Jadi kami dari gereja menganjurkan untuk kita boleh mengikuti ibadah secara online. Tapi apabila Bapak Saudara memang kadang-kadang orang mengikuti ibadahnya secara online itu nggak begitu puas atau mungkin juga tidak ada fasilitas atau yang memadai untuk mengikuti ibadah secara online, ya silakan untuk datang ke gereja. Tetapi sebaiknya Bapak Saudara mengikuti atau sudah divaksin 2 kali, dan apabila Bapak Saudara mungkin kurang enak badan atau kurang fit, ya lebih baik mengikuti ibadah secara online. Ini harapan kita dari gereja karena untuk menjaga supaya kita semua boleh terjaga dengan baik dan tidak sampai kena daripada virus ini. Ya, itu harapan kami. Kita tetap berdoa supaya pemulihan atau kasus ini segera berlalu ya. Semua badai ini boleh segera berlalu sehingga kita dengan bebas bisa memuji dan melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saya yakin Bapak Saudara semua yang ada di rumah atau yang ada di sini juga rindu untuk bersama-sama beribadah. Ya, semua kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Tapi oleh karena kondisi, sebenarnya tergantung hati kita di mana saja kita beribadah, kita bisa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan selanjutnya untuk Bapak Saudara yang mengikuti ibadah secara online boleh mengirimkan persembahan di nomor yang tertera di layar, ya, untuk rekening BCA, dan selanjutnya untuk tanda atau bukti boleh ditransfer ke atau boleh di WhatsApp ke saudara Akun. Ya, itu saja yang menjadi pengumuman kita hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita untuk sama-sama terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat tangan kita mengarahkan wajah kita kepada Tuhan, dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Doa duduk kebaktian selesai.